Salam sejahtera. Kita sambung kepada bahagian yang keempat. Manipulasi Zakir Naik terhadap kitab-kitab Hindu. So kita tengok yang keempat. Perkara yang keempat yang telah dimanipulasi ialah perkataan Allah. Dinyatakan terdapat dalam kitab-kitab Hindu. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik memang dengan tegas percaya dan cuba membuktikan bahawa perkataan-perkataan yang merujuk kepada Allah dinyatakan dalam kitab-kitab Hindu. Pada hakikatnya tiada satu perkataan yang merujuk kepada perkataan Allah. Apa yang kita dapati setelah membuat kajian ke atas hampir ke semua pernyataan ataupun perkara-perkara yang disebut oleh Zakir, antaranya ialah perkataan seperti Allah, ilah dikaitkan dengan Allah dalam bahasa Arab. Allah ALA ataupun ilah ILA. Di mana-mana bahagian ada perkataan Allah, ilah dikaitkan dengan perkataan Allah dalam bahasa Arab. Contohnya kita boleh lihat di mana Zakir Naik memberi rujukan daripada Rig Veda buku 2 lagu nombor 1 ayat 11. Kalau kita rujuk balik perkataan ayat ini, didapati perkataan Allah itu dirujuk kepada Dewa Indra dengan Agni. Dan tiada satu perkataan pun ataupun sebahagian perkataan ilah, perkataan ilah itu diandaikan sebagai Allah. Contohnya dalam ayat tu ada perkataan Tuamila sini ejaan Tuamila TWAMILA. So bila ada perkataan ilah di bahagian belakang itu dikaitkan dengan Allah, yang actually perkataan sana bermaksud beratus musim sejuk. Ilah ialah androgynous, Tuhan androgynous, dikaitkan dengan nama Dewi perempuan, anak perempuan Vaiswaswata Manu. Ilah di sini merujuk kepada anak perempuan Vaiswaswata Manu, bukan berkaitan dengan Allah. Manakala dalam buku 3 buku 30 ayat 10 ada perkataan Allah Trino Bal Indra. Perkataan Allah di depan tu diambil kira sebagai Allah, yang sebenarnya dia merujuk kepada Indra. Begitu juga dalam buku 9 67 ayat 30, perkataan Alaya hilang. So perkataan Allah ALA itu dikaitkan dengan Allah. So beginilah cara dia ambil daripada kitab Veda. Manakala dalam Upanishad pula dia cuba dirujukkan kepada perkataan Allah. Contoh dikaitkan dengan Alo Upanishad. Sebenarnya perkataan Alo Upanishad itu dikaitkan dengan Allah, dikaitkan sebagai Allah Upanishad, tetapi buku ini adalah satu buku yang tiada kaitan dengan mana-mana Upanishad. Ia adalah buku jenis propaganda yang ditulis pada abad ke-16 semasa Akbar memerintah. Juga sama seperti Akbar Nama. Ini adalah percubaan yang dibawa oleh zaman Akbar untuk menyatukan perpaduan antara kaum. Sebenarnya Upanishad ini tidak terdapat dalam senarai Upanishad agama Hindu. Perkara ini telah disahkan oleh Dayananda Saraswati daripada Arya Samaj, menolak Alo Upanishad. Dan contoh yang lain kita boleh lihat buku-buku yang berkaitan dengan agama lain dikaitkan dengan agama Hindu. Contoh dalam agama Kristian pun ada, macam Kristo Bhagavatam, Kristo Bhagavad Gita, Tembawani. Semua ini dia seolah-olah
atas nama agama Hindu, sebenarnya ia merujuk kepada agama lain. Itu bahagian perkataan Allah. So perkataan Allah tidak wujud dalam mana-mana kitab suci agama Hindu. Seterusnya perkataan Mekah. Perkataan Mekah dinyatakan terdapat dalam kitab Hindu. Ini juga merupakan satu benda yang tidak pernah wujud. Sebenarnya perkara ini dirujuk ataupun ditiru oleh Zakir Naik daripada buku Abdul Haq Widyarti yang berasal dari Pakistan, kumpulan Ahmadiyah. Dalam bukunya yang bertajuk Muhammad in World Scriptures, ini rujuk daripada sana. Perkataan Mekah dinyatakan dalam kitab Hindu. Kalau kita tahu, kita memang tahu Mekah merupakan kiblat kepada umat Islam untuk sembahyang. Jadi Zakir cuba buktikan bahawa Mekah telah dinyatakan dalam kitab Hindu, iaitu dalam bahagian Kuntab Sutta Atharva Veda. So Kuntab sebenarnya di sana merujuk kepada kelenjar tersorok. Kuntab sana merujuk kepada kelenjar tersorok di pusat, bahagian pusat dikatakan sebagai bakah. Badan kita ada bahagian pusat, pusat itu dirujuk sebagai kuntab. So dinamakan sebagai bakah. So bakah itu diolah kepada Makkah, dan Makkah itu diolah menjadi Mekah sebagai pusat dunia. So inilah cara dikaitkan dengan Mekah. So sebenarnya kita boleh minta Zakir buktikan ayat mana yang menyatakan perkataan Mekah secara jelas. Seterusnya dalam kitab Hindu, Zakir boleh mengatakan kitab Hindu tidak menyarankan kelahiran semula. Perkara ini juga salah. Kitab Hindu, Zakir cuba membuktikan bahawa tiada suatu pun perkataan kelahiran semula itu dinyatakan dalam kitab-kitab Hindu. Dalam Islam memang mereka percaya satu kelahiran, tiada kelahiran semula. Dan Zakir cuba buktikan bahawa tiada ayat dalam kitab Hindu. Sebenarnya ada banyak, ada banyak ayat dalam kitab Hindu. Hampir kesemua cerita-cerita Purana menceritakan kelahiran semula. So ada banyak ayat mengenai kelahiran semula. Contoh dalam ayat Bhagavad Gita chapter 2 ayat 13, nyawa yang diwujudkan sentiasa melalui perubahan dalam badan ini dari alam kanak-kanak ke remaja usia, begitulah nyawa memasuki badan lain semasa kematian. Bhagavad Gita 2.22, badan baru akan diguna oleh penghuni macam pakaian. Garuda Purana 2.33 menyatakan ada 84,100,000 kelahiran, bermaksudnya 8.4 juta kelahiran bagi sesuatu roh untuk mengambil lahir semula, mati dan lahir semula untuk lahir sebagai manusia. So memang dijelaskan. Juga dinyatakan dalam Rig Veda buku 10 59 itu ayat 6 hingga 7, ada ayat yang mengatakan semula kelahiran, tolong sediakan kami semula dalam kelahiran akan datang, semula kelahiran akan datang. Oh Ishwar, kesihatan yang baik dan hidup dan kehidupan seronok dalam setiap kelahiran, semula dalam setiap kelahiran. So ayat ni diulang-ulang dalam ayat ni juga dalam Yajurveda 4.15, Atharva Veda 7.671, 1, Yajurveda 19.47 dan banyak lagi. Hampir semua sejarah Purana mengaitkan dengan cerita kelahiran semula. Contoh Siva Purana, Sati anak Daksha lahir semula sebagai Parvati, anak Raja Himawan. Mahabharata, Shikandi anak Raja Drupada lahir semula untuk membunuh Bhishma, Amba anak Raja Kashir pada kehidupan yang lepas. So banyak cerita. And then seterusnya andaian Zakir yang ketujuh ialah orang Hindu percaya Tuhan palsu. Ini satu lagi masalah.
Sebenarnya dalam agama Hindu hanya ada Tuhan, satu Tuhan saja. So bila ada satu, tiada palsu. Tiada kedua mesti tiada palsu. Tiada yang palsu. Perkataan palsu tidak wujud dalam perkataan dalam terma Hindu. Sebab Tuhan hanya satu, Maha Esa satu. Andaikan orang Hindu percaya palsu, so dalam Islam kita tahu mereka percaya Tuhan benar, satu Tuhan yang benar. Jadi Zakir mendakwa agama lain Tuhan palsu. So adakah Zakir mempunyai kitab sendiri? So dalam Al-Quran, surah Al-Quran ayat surah 6 ayat 108 telah jelas mengatakan jangan menghina sembahan orang. Mereka akan menghina kembali, dan juga dinyatakan di sana mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. So bila ayat ni mengatakan jangan menghina perbuatan Zakir, sebab mengatakan orang lain percaya pada Tuhan palsu, itu merupakan penghinaan kepada sembahan orang lain. Dalam ayat Quran juga ada dijelaskan tentang jangan terima info dan kaji kesahihan suatu info, sebab anda bertanggungjawab ke atas perkara itu. Zakir juga menghina ataupun menista terhadap Tuhan Hindu. Contohnya kita boleh lihat Zakir pernah mempersoalkan Ganesha pada hari Caturthi, supaya untuk membuktikan sebagai Tuhan benar. Kalau dapat dibuktikan, dia akan makan prasad dari kuil Ganesha. Ini jelas. Kalau let's say kita seorang bukan Islam mempersoalkan sesuatu sebegini, apakah akan jadi, apakah keadaan? Zakir juga pernah mempersoalkan mengapa Shiva tidak mengenali anaknya sendiri, Ganesha. Ini persoalan-persoalan yang tidak persoalan-persoalan yang orang yang tidak faham mengenai agama Hindu. Kalau mengapa dalam cerita itu tidak mengenali, ia adalah sebahagian daripada lila. Lila means permainan Tuhan, rancangan Tuhan untuk reinkarnasi Ganesha. Untuk Ganesha perlu di manifestasi untuk membunuh Gajah Mugashura, kerana Gajah Mugashura mempunyai satu rahmat daripada Tuhan, bahawa tidak ada orang boleh dibunuh oleh manusia ataupun Tuhan. Seorang dia mempunyai rahmat dari Tuhan, mendapat rahmat bun, berkatakan bun, tidak boleh dibunuh oleh manusia ataupun Tuhan. Ini bermaksud Ganesha adalah kombinasi kedua-duanya. Kedua-duanya. So inilah keadaan ayat di situ. So itulah sebab berlaku cerita dalam bahagian ini. Zakir juga pernah mendakwa Krishna kahwin 16,108 orang isteri. Jadi perkara di sini Zakir salah faham di mana kalau baca cerita keseluruhannya, kedua Zakir keliru, tidak faham perkara sebenar yang berlaku di situ. Kalau kita rujuk dalam Srimad Bhagavatam, memang ada ceritakan tentang 16,000 orang ataupun 6,100 orang wanita yang dipenjarakan oleh Narakasura, Baumasura, diselamatkan oleh Krishna. Dan mereka setelah Krishna menyelamatkan, mereka terpikat dan menerima Krishna sebagai suami. Mereka teruja dengan sepenuh hati, dan dalam minda mereka hanya Krishna adalah Tuhan, adalah suami mereka. Ini actually cerita ini merujuk kepada kebolehan manifestasi Tuhan dalam pelbagai rupa, pelbagai keadaan, serentak di mana-mana. So Krishna mengambil rupa Krishna yang lain sebanyak 16,100 kali, dan mereka 16,100 orang Krishna ini akan berkahwin dengan 16,100 orang wanita itu. Ini perkara yang tersirat dalam bahagian ini ialah
setiap seorang manusia yang percaya kepada Tuhan boleh berinteraksi dengan Tuhan secara individual. Walaupun Tuhan hanya satu, tetapi Tuhan boleh wujud serentak di semua tempat. Itulah cerita sebalik cerita di sebalik benda yang tersirat di sebalik cerita ini. Zakir yang tidak arif mengenai agama Hindu cuba membandingkan jumlah ramai wanita yang dikahwin oleh seseorang. Dalam agama Islam memang kita tahu seseorang itu boleh kahwin ramai. So itu adalah hal orang Islam. So ni percubaan Zakir untuk memberi satu logik kepada kepercayaan dalam agamanya sendiri. Tapi itu bukan sepatutnya bukanlah menjadi satu peluang untuk menghina agama lain dengan cara yang salah. Di sini kalau merujuk betul-betul hubungan antara Tuhan dalam konsep Hindu ada banyak. Kalau dalam Islam hanya ada satu konsep, iaitu hamba dengan Tuhan dengan hamba. Tapi dalam agama Hindu kita ada berbagai konsep. Antaranya hubungan Tuhan antara sebagai bapa dengan anak, ibu dengan anak, adik-beradik, sebagai suami isteri, kawan, tuan dan hamba. Kalau tengok ayat Rig Veda 10.1494 ada yang nyatakan jelas hubungan antara Tuhan dengan penyembah seperti suami dan isteri. Memang ada. So dalam agama Hindu ada pelbagai pilihan. So pilihan ini yang digunakan oleh diterangkan dalam ayat mengenai 16,100 wanita yang dikahwin oleh Sri Krishna. Dan kita setakat ini untuk bahagian 3. Kita akan jumpa, setakat inilah bahagian 4 tamat. Kita akan jumpa dalam bahagian yang ke-5. Sekian.